Bagi reaction kat chat ataupun lambai-lambai. Okay. Naili, okay. Okay, semua. Masya Allah, Ijaz angkat tangan. Ya Kak Tani, Auni, okay, ada. Okay, siapa yang tak makan lagi? Cik Alia angkat tangan. Siapa yang tak makan lagi boleh sambil makan tau, sambil dengar kan. Janganlah pula berlapar kesian korang. Okay, baiklah. Sebelum akan nak start, kita buka dulu lah Quran. Semua ada Quran kan masing-masing? Okay. Siapa yang ada Quran? Kalau belum, pergi ambil Quran. So, boleh buka surah Ar-Rahman. Kita sambung last week punya kisi lah insyaAllah. Surah Ar-Rahman ayat 5 sampai 13 insyaAllah. Siapa yang dah buka, boleh tilawahkan insyaAllah. Okay, ada yang nak tilawahkan? Halo? Shift terkeluar. Tak apa. Okay je. Okay, tak dapat tadi akak cakap apa? Oh tadi akak baru buka, kita buka TNT dulu lah, tadabbur tilawah dan tadabbur surah Ar-Rahman ayat 5 sampai 13. Tapi siapa yang dah buka, siapa yang dah buka boleh terus tilawahkan insyaAllah. Siapa nak tilawah? Ada ke? Balkis, Auni, Naili, Ija. Oh Bella tak ada hari ni. Aisyah tengah dengar dulu. Ali ke, Amni ke, nak tilawahkan tak? Ayat berapa Kak? Ayat 1 sampai 16. Macam biasalah. Satu page surah Ar-Rahman tu. 1 sampai 16. Tu banyak sangat lah. Apa kau pahala. Boleh. Boleh kita fadal Amni. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahu bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن Ayat 5 sampai 13 kan? Betul. Dah habis ke Amni? فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله. Sadaqallahul Azim. Okay, barakallahu fi Amni. Siapa nak bacakan translation dia? Nina boleh baca. Betul. Translation ni daripada ayat 1 Kak? Sampai 16. Kita nak start 5. Okay. 1 sampai 13. 13 lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang telah membolehkan manusia bertutur, memberi dan menerima kenyataan. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu kayan masing-masing turut menurut peraturannya. Dan langit dijadikannya bumbung tinggi serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang.
dan bumi pula dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jurami serta daun dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Ia menciptakan manusia dari tanah liat kering seperti tembikar. Dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Okay. Barakallahu fi Nina, Ami dan juga semua orang yang baca tilawah sekalian insyaAllah. Okay, baiklah. Sebelum akak nak buka kan, apa task yang akak minta Antuna hantar kepada akak sebelum masuk usrah ni, ataupun QC ni? Akak suruh buat apa? Capture signature and hantar kakak. Okay. So Alhamdulillah semua orang buat kan insyaAllah. So akak saja je lah nak bagi korang ada aktiviti sikit sebab pada malam ni akak cerita tentang nikmat. Tapi bosan kan bila akak tanya apa nikmat terbesar, macam alah akak dia balik soalan ni. Macam bosan kan. So akak sajalah nak meminta korang hands on sendiri, maksudnya macam korang ambil sendiri gambar tu, pilihkan kat galeri gambar mana nak hantar kat akak kan. Dan mesti ada sebab korang pilih kenapa apa gambar tu kan insyaAllah. So hasilnya Sujidah akak bukan note lah, maksudnya akak buat video tau daripada gambar-gambar korang tu. So video ni akak buat dengan cepatnya dalam masa bawah 10 minit. So Sujidah kalau dia macam nampak newbie sikit, kalau nak pro sikit bagi akak setahari tapi akak tak ada masa pula. So silakan menonton. Tapi jangan judge, okay? Tengok je, jangan judge. Sekejap ya. Okay. So siapa yang nak akak buat video best lagi lepas ni, bolehlah hantar insyaAllah. Okay, nampak tak? Nampak tak video? Nampak. Okay. So silakan. Akak harap internet akak okey. Okay, tafadhal. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the sky. See the sky. See the sky. Watch your Okay, dapat tak? Dapat tak video tadi? Nampak. Nampak Okay, ada tak gambar korang? Ada kan? Itulah Nina, bagi lagi gambar dia sendiri. Tak ada tu gerawan So, je. insyaAllah Tak kalau tak betul-betul. mesti dapat tak betul. Okay. So video tadi sesaja lah video yang akan nak compilekan. Sebenarnya akan nak satu video yang dia macam memories lah kan. Sebab kita kan tahu COVID tak dapat keluar kan. So sebenarnya agak perindu lah dengan QC mix dekat yang lain. Sebab kita orang macam korang lah QC dekat dalam Google Meet, tak nampak face to face kan. So dulu-dulu kalau nampak macam gambar-gambar belakang tu, itulah kita orang punya QC. Dekat tepi pantai, dekat air terjun, dekat
kat laut, kat laut pun ada, dekat hiking kan, kat atas bukit, semua tempat Terengganu ber-QC, dalam kereta ber-QC, tengah on the way kan, nak pergi Terengganu dah, nak pergi Johor lah semua kita ber-QC kan. Kat luar ada pun bercakap pasal Quran lah, so seronok lah. Dan itulah sebenarnya function bumi ni. Kalau kita selalu macam, sebab kita hidup kat bumi, kalau kita hidup kat mari mungkinlah kita ni rasa best bumi ni. Tapi sebabkan kita ni hidup kat bumi, siapa bangun-bangun, siapa pernah kan, bangun-bangun je dia ada feeling macam Masya Allah Ain. Assalamualaikum Ain. Ain terlepas video best tadi. Kot lah video best kan. Apa tadi kak cakap? Okay, Alhamdulillah Ain, kita dah buka majlis tau. Lepas tu kita punya TNT pada hari ini surah Ar-Rahman ayat 5 sampai 13. So bolehlah buka insyaAllah. Okay. Apa tadi kak cakap? So bumi, sebab kita hari-hari hidup kat bumi, so siapa ada bila bangun daripada tidur, dia ada perasaan, bestnya bumi ni. Ada tak? Siapa ada perasaan macam tu? Bumi tau, bestnya bumi tau. Bukannya bestnya rumah aku ataupun bestnya makanan breakfast mak masak, tak. Dia bumi. Memang bumi yang generally bumi. Ada tak perasaan macam tu? Kalau Nina tak adalah cakap pagi-pagi tu bangun, biasa bumi, tak adalah cakap macam tu. Cuma kalau tapi akan tengok, kalau kat college duduk tingkat atas kan, dekat atas bukit, so tempat tu sangat, bila pagi tu warna-warna jingga tu dia sangat cantik. Ada rasa kami je. Apa yang cantik? Pagi tu dia macam ada warna-warna jingga. Betul. Okay. Tapi akak sure semua orang pun pernah rasa kan bumi ni best, tapi mungkin dia feeling dia berhenti pada setakat bestnya bumi. Tetapi jarang sekali manusia untuk memikirkan bestnya bumi ni dan kenapa bumi ni diciptakan. Jarang sekali manusia nak fikir pasal soalan kedua tu. Kenapa bumi ni diciptakan? Jarang sekali. Kecuali yang fikir pasal persoalan kedua tu ialah saintis. Orang cakap kan, kalau akak ni tak jadi saintis atau researcher sekarang, akak tak pernah terfikir pun apa benda mitokondria tu. Tahu tak mitokondria tu apa? Tahu benda-benda dalam sel, itulah dia. Kalau aku tak research pasal mitokondria, aku tak pernah terfikir apa benda mitokondria ni. Ataupun kalau korang tak belajar pasal sains, korang tak pernah terfikir pun apa benda yang ada dalam tanah, apa benda yang ada dalam sel, apa benda yang macam-macam lah kat sains tu kan. Tak pernah terfikir. Kena belajar dulu baru terfikir, betul tak? Dan itulah manusia kan. Tak apalah, memang fitrah kan insyaAllah. Tapi itu jugalah sebab kenapa Allah turunkan Quran. Sebab Quran ni bukan cerita pasal kisah Nabi je. Quran ni bukan cerita pasal arahan je, macam kena tutup aurat, kena puasa, lepas tu kena pergi haji, lepas tu kena kan. Bukan pasal hukum-hukum je. Kena hudud, kena bawa tangan, semua kan. Bukan itu saja. Al-Quran ni banyak lagi. Sebab itulah Al-Quran ni dikatakan manual panduan hidup manusia. Sebab segala benda yang manusia tak boleh fikir atau segala benda yang manusia tak tahu, Allah cerita dalam Quran. Nak tahu bukti dia? Nak tahu tak? Nak tahu tak semua orang? Nak Okay, baiklah. Akan nak share slides. Mana? Okay. Yes, nampak tak? Akak saja nak buat tema deep hari ni. Okay, jom kita tengok kan. Apa kata kat situ? Don't just live. Salah. Salah dah mood. Don't just exist, live. Okay, apa maksud quotes ni? Banyak kali kan korang dengar don't just exist, live. Lepas tu siap buat status WhatsApp. Lepas tu ataupun caption Instagram kan, post gambar kita, muka kita kan. Buatlah caption inspiring sikit lah, itulah dia kan. Maksud apa maksud quotes ni yang akak tulis dekat depan ni? Sebab dia tak ada jawapan betul salah tau. Korang jangan takut pula. Akak saja je nak borak-borak. Boleh tulis kat chat atau buka mic?
Bagi Nina kan, kalau just exist ni, kita wujud ada tapi kita tak buat apa-apa. Tak berbuat sesuatu untuk menghidupkan diri kita dah hari-hari kita. Okey. Barakallahu fiik Nina. Yang lain? Ni ada tak? Dia punya opinions dia ke? Kenapa? Apa maksud live kan? Apa beza live dengan exist? Apa maksud ada dengan hidup? Tak ada. Ke takut? Korang takut dengan akak ke? Janganlah. Aisyah kata, okay, do what you love and you want. Okay, betul. Lagi. Tengok sikit. Tak adalah. Semua macam setuju dengan Nina dengan apa tu Ain tadi. Okay. So kenapa akak bagi quotes kat situ kan? Don't just exist, live. Sebab semua orang semua manusia dekat dunia sekarang ni tengah exist. Semua manusia kat dunia ni dia tak live tapi dia exist. Siapa nak tembak akak sekarang sila angkat tangan. Siapa tak setuju dengan akak sekarang sila bagi tahu. Kenapa akak cakap macam tu? Akak excuse me, saya tengah hidup kot. Saya kan makan. Artis-artis kat luar sana, bukan artis lah maksudnya orang-orang businessman semua tengah buat bisnes dia. Maksudnya semua manusia tengah hidup sekarang ni. Kenapa akak cakap kita tak hidup? Dia tak ada aim. Tak ada aim Okay, betul tak ada aim. Kenapa akak cakap most of us ataupun most manusia kat dunia ni dia belum lagi live. Diorang just exist ataupun maybe kita ni baru exist ataupun baru je wujud tapi tidak hidup. Sebab apa? Sebab kita tidak menjawab persoalan kedua yang akak cerita tadi, iaitu banyak manusia rasa bumi ni best tapi banyak manusia tak fikir bumi ni kenapa bumi ni ada ataupun kenapa bumi ni diciptakan. That's why lah turunnya surah Ar-Rahman ni. Okay, jom kita tengok satu kan. Sekejap mana akak semua struggle dengan slide. Let's stop and think. Over je. Okay, akak tanya korang. Boleh chat, boleh buka chat ataupun buka mic Apakah fungsi kaktus? Akak tahu ramai orang suka kaktus kat sini. Apa fungsi kaktus? Cerita. Suka. Saya suka kaktus kak. Biasa tak tahu dia punya function apa. sebab dia comel, sebab dia kecil-kecil kan. Boleh duduk kat mana je. Tak perlu ke matahari. Adakah macam tu? Kenapa agaknya Allah ciptakan kaktus kat muka bumi ni? Buat dekor dekat rumah. Betul. Betul. Buat dekor kat bilik Bekalkan air, okey, bekalkan air. Lagi. Nampak macam tersakiti. Nampak dia tersakiti kaktus ni, masya-Allah. Sebab dia tahu kaktus ni rasa macam diri sendiri kan. Betul. Kaktus ni fungsi dia ialah apa fungsi dia? Okay, akak tak tahu spesifik fungsi kaktus kan, tapi akak tahu kenapa dia hidup dekat padang pasir kan. Kenapa dia lain daripada tumbuhan lain? Tumbuhan ni kan kena ada matahari, kena ada air, orang siram dia banyak kan. Kena ada tanah yang lembab. Kaktus ni tak. Kaktus ni senang tumbuh, bukan senang tumbuh, senang jaga. Tapi dia tak perlukan banyak air kan. Sebab apa kaktus ni memang fungsi dia. Susah lah kena explain specifically, tapi fungsi kaktus ni Allah bagi kita untuk kita tengok dia dan kita belajar daripada dia. Susahnya soalan tu. Contoh kita tengok kaktus ni boleh hidup kat mana je. So mungkin manusia pun perlu hidup macam tu. Sebagai traveller, kot lah, tak tahu kan. Okay, tak apa. Jangan jawab, nanti boleh cari dalam internet. Next soalan. Apakah fungsi bintang? Apa fungsi bintang? Galaksi, bintang-bintang yang kita tengok dekat langit tak malam, menyinari langit. Okay, Aisyah kata menyinari langit, betul?
Petunjuk arah macam constellation, betul Alia? Ali? Yang kata mencantikkan alam semesta, betul? Okey. Next. Oh, habis dah. Apakah fungsi matahari? Apa fungsi matahari? Haba, menerangi bumi. Lagi? Ada sumber vitamin untuk manusia dan semua hidupan. Lagi? Sumber vitamin untuk semua kehidupan. Cahaya. Okey, jangan kata cahaya. Betul, semua betul kan? Tetapi kita punya bukan reaction ataupun kita punya fikiran tadabbur lah. Bila akan cakap tentang tadabbur, kau faham tak pasal apa benda tadabbur? Faham Tadabbur ni maksud dia, aku tulis kan? Tadabbur ni maksudnya kita fikir dia dalam-dalam. Dia bukan sekadar fikir, tapi tadabbur ni fikir dengan mendalam tentang sesuatu. So bila akan cakap tadabbur, dia tak berhenti setakat fikir, aku lapar, berhenti kat situ, bukan. Dia banyak lagi, dia lagi dalam, lagi deep, dan sampai fikiran kita tu boleh membawa kesan pada hidup kita. Itu tadabbur So bila akan cakap tadabbur, antara faham Okay. So bila kita jawab persoalan-persoalan tadi kan, apa maksud matahari beri cahaya, vitamin, lepas tu apa fungsi bintang untuk apa dia nama dia? Untuk cantikkan langit. Lepas tu ada dalam Quran kata dalam surah An-Najmu untuk bunuh syaitan kan. Macam bintang ni untuk bunuh syaitan rupanya kan. Ada orang cerita kan. Apa fungsi kaktus? Untuk bagi air pada kehidupan. Actually dia untuk bekalkan air atas bawah tanah. Dia tak perlukan air. Kaktus ni dia tak perlukan air yang banyak, tapi dia store air so that pokok tepi-tepi dia ataupun tanah ataupun balance tanah tu boleh jadi balance sebabkan adanya kaktus ni. Tapi kita tak pernah tahu kan. Kita tak pernah tahu, dia tak pernah fikir, dia tak pernah tadabburkan semua hidupan ni. Sampailah kita baca ayat surah Ar-Rahman ni. Kenapa Kak keluarkan apa tu? Matahari lah, kaktus lah, bintang lah, sebab apa? Jom kita tengok ayat surah Ar-Rahman ayat 5. Matahari dan bulan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Matahari dan bulan beredar mengikut hitungan yang tertentu. Apa maksud dia di sini? Apa maksud bila Allah kata dia beredar mengikut hitungan tertentu? Bayangkan kalaulah kita ni tak pernah belajar sains langsung. Okay, put yourself in a situation yang kita tak pernah belajar sains. Okay. Mana kita nak tahu yang bumi ni ataupun galaksi-galaksi atau planet-planet atas dunia ni, atas alam ni tengah berpusing. Bayangkan kalau ayat ni datang pada sahabat, pada Rasulullah yang tak pernah belajar sains. Bila diorang baca ayat ni, matahari dan bulan beredar mengikut hitungan yang tertentu, tak ke kaget, maksudnya tak ke amazed dengan Masya Allah, macam mana kau tahu Muhammad yang manusia, yang bulan dan bintang ni, matahari ni ada jalan, maksudnya dia berjalan dan bergerak. Ke kita ni hidup atas bumi seronok-seronok, tak gegar, tak pusing-pusing, tak pernah pening. So that's why Al-Quran ni dia mukjizat sebab dia ayat-ayat dia ni valid sampailah ke akhir zaman. So sebabkan maybe kita ni dah belajar sains, dah tahu bumi ni berpusing, dah tahu kita ada galaksi ke alam ni, kita tak terkejut sangat bila baca ayat ni, betul tak? So bila kita tak terkejut sebab kita rasa dah biasa, dah normal kan, alam semesta normal lah wujud. So kita tak rasa amazed, tak rasa wujud dengan ayat Quran. So that's why Allah letakkan ayat tu dalam ni untuk kita ni refresh balik tadabbur kita, yang membayangkan sebenarnya yang buatkan galaksi kat luar sana tu, yang menjadikan matahari, planet-planet bergerak dekat dunia, dekat angkasa tu ialah Allah. Okay? So itu satu pasal galaksi. Abaikan kaktus tu akak saja dah buka slide tu. Okay, next Allah kata nombor 6, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kedua-duanya tunduk. Allah guna perkataan apa dekat ayat 6 tu? Allah guna perkataan yasjudan. Apa maksud yasjudan ataupun sujud? Apa maksud sujud?
Adakah sujud macam kita sujud dalam solat? Tak, maksudnya dia taat perintah. Maksudnya dia taat perintah. Sujud tu bermaksud semua benda yang Allah cerita ni telah tunduk pada Allah dan Allah sahaja. Okay? Okay, next ayat. Nombor 7 kan. Dan langit telah ditinggikannya, betul Aisyah, menundukkan diri kepada pencipta. Dan nombor 7, dan langit telah ditinggikan Allah dan Allah lah yang menciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan rosakkan keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk semua makhluknya. Okay, bila kita baca sekali lalu, kita tak feel. Bukan tak feel, maksudnya kita rasa macam normal kan. Bila kita baca translation macam normal lah. Benda-benda dia jadi. Jom kita pergi pergi specifically kenapa. Ada tak bila Antuna baca ayat ni, korang baca ayat ni, ada tak persoalan yang trigger dalam kepala korang? Kenapa Allah kata langit ni ditinggikan? Ataupun kenapa Allah kata pokok-pokok ni sujud pada Allah? Ataupun kenapa Allah kata janganlah kamu rosakkan keseimbangan itu ataupun melampaui batas? Kan ada Al-Quran seteruskan dia cakap melampaui batas kan? Ataupun kenapa Allah kata bumi ni dibentangkan untuk makhluknya? Kenapa Allah cerita semua tu? Ada jawapan tak? Ataupun ada tak yang siapa-siapa terfikir macam tertrigger? Tak ada. Susahnya akak belajar sains ke malam ni? Ni tu QC belajar sains pula. Ayah kata apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan? Yes, it is a good question. Kalau untuk menjawab persoalan Ain tu, jom kita buka surah Ar-Ra'd surah ke-13. Ayat apa tak ingat lah. Ayat 19. Surah ke-13, surah Ar-Ra'd ayat 13. Ayat 19. 13 ke 19? Surah ke-13 ayat 19. Okey, akak baca muka surat 252. Akak bacakan kan maksud dia. Surah Ar-Ra'd ayat 19. Maka apakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan Allah kepada kamu adalah benar sama dengan orang yang buta? Allah tanya, Allah trigger kita kat ayat ni. Adakah orang yang tahu apa yang Allah turunkan kepada kita ni benar, betul, sama dengan orang yang buta, orang yang tak nampak? Hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. So by default Allah kata, kenapa Allah tunjukkan, kenapa Allah ceritakan pasal langit, pasal matahari dan bulan ni ada laluan galaksi dia sendiri, pasal bintang, pasal tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon dia tunduk. Macam pelik kan, kita dapat brain pokok tunduk, macam mana tunduk macam kita ke? Okay, so kat sini Allah tengah trigger kita punya otak. So bila Ain tanya apa maksud keseimbangan, yes, itulah seorang Muslim patut buat. Dia patut fikir pasal ayat Allah. Kenapa Allah cerita pasal keseimbangan? Kenapa Allah cerita pasal ni? Kenapa Allah cerita pasal tu? Yes, itulah maksudnya tadabbur. So bila korang tanya kan apa maksud keseimbangan? Ni aku nak menjawab ni. Nak menjawab soalan korang. Keseimbangan yang Allah cerita tu ialah mana jawapan akak Saya kata cari jawapan kat mana. Dia kata nak hafaz semua benda. Afsir jidan lah akak ni. Okay, keseimbangan yang Allah cerita ni ialah, jom sebelum kita jawab soalan tu kan kita tengok Allah kata apa. Allah kaitkan perkataan keseimbangan dengan langit, betul tak? Ayat 7 tu kan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan rosakkan keseimbangan itu. Sebelum Allah masuk pasal keseimbangan, Allah cerita pasal apa dulu? Allah cerita pasal matahari dan bulan, Allah cerita pasal langit, lepas tu Allah cerita pasal pokok dan tumbuh-tumbuhan. So apa benda yang 5 ni Allah nak trigger pada kita untuk cerita, untuk trigger, untuk bawa pasal keseimbangan. So that's why lah kita manusia kena fikir dalam apa function, kalau kita kat sini, apa function matahari, apa function bulan, apa function bintang, tumbuh-tumbuhan, cactus tadi, langit kan. Bila kita dah fikir pasal benda tu dalam-dalam, macam mana langit tu ada bermacam-macam lapisan, macam mana bumi tu ada bermacam-macam tumbuhan tu sendiri ada bermacam-macam jenis.
Kan, so bintang tu sendiri ada macam-macam function. So bila kita dah dapat, contohnya kalau kita dah dapat satu jawapan ataupun macam bintang tak apa ni, semua benda tu sebenarnya Allah trigger pasal keseimbangan yang Allah lah sebenarnya yang buat semua benda tu. Dan kenapa Allah buat semua benda tu adalah sebabnya, ada sebabnya. So sebabnya itulah ialah keseimbangan dunia ni. Apa maksud keseimbangan? Akak tak ada sangat kan? Akak okey je kan? Kalau akak ada syarat. Okey. Mana eh? Sekejap. Kat sini. So bila Allah trigger semua tu, Allah sebenarnya nak bawa kita untuk memandang satu alam ataupun satu neraca ataupun satu gambar yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang tak tahu kat mana batasnya, yang tak tahu kat mana limitnya. Dia ceding buat kawan kak. Yang tak tahu kat mana sempadan dia. Contohlah kita ambil langit kan. Kita tengok langit. Alah tak best lah. Mana set bintang tadi? Kita tengok langit. Pernah tak pernah terfikir langit tu dia punya batasan dia kat mana? Pernah fikir? Apa jawapan dia? Pernah fikir lah tapi Tapi sebab kita memang tak tahu, manusia memang tak tahu kat mana batasan langit tu. Sebab setiap hari kita tengok langit, cuba esok pagi korang tengok langit, adakah langit pagi esok sama dengan langit pagi semalam? Setiap hari kita tengok langit nanti yang kat atas tu tak pernah sama sejak dulu lagi. Faham tak masuk akal? Maksudnya bila kita tengok langit, gambar langit tu tak pernah sama walaupun setiap hari sejak bumi ni diciptakan. That fact alone dah mind blowing kan, dah macam kalau kita manusia yang menciptakan langit, heran tak ataupun nak ke buat kerja yang macam hari-hari kena tukar gambar langit. Allah je yang boleh buat semua tu. Okay? Ya, macam mana? dari langit tu sendiri dia berubah setiap kali kita tengok. Ya, betul tu. Bukan setakat setiap hari. Pagi lain, petang lain, tengah hari lain. Lepas tu macam Ain kata kan, macam mana langit tu boleh kukuh tanpa tiang, warna langit boleh berubah tiba-tiba, bila tengok langit rasa tenang. Ya. Macam pelik kan langit macam tu je boleh buat kita feeling macam-macam. So that's why lah tu baru cakap pasal langit, tak cakap lagi pasal bintang, matahari, bintang yang lagi besar daripada matahari, banyak lagi galaksis. So untuk apa Allah ciptakan setiap bintang, batu, tanah dengan penuh kompleks dan hebat ni? Sebab Allah nak trigger pasal keseimbangan tadi. Yang dengan keseimbangan Allah maksudkan ialah Allah nak kiaskan penciptaan Allah yang hebat tu, yang maha kompleks tu, kan Allah nak kiaskan dengan satu neraca, iaitu neraca kebenaran. Itulah maksud Allah bila Allah cakap keseimbangan, iaitu neraca kebenaran. Aduh tak faham lah apa masuk akad ni, keseimbangan apa neraca. Siapa faham? Bukan tadi siapa tak faham, siapa faham? Kan Allah guna perkataan mizan kan? Mizan. Cik Ain, saya kurang faham. Cik. Okey, susahnya akan nak bagi ni. Okey, mudah. Korang bayangkan satu neraca, satu penimbang berat tu. Okey, bila Allah guna perkataan mizan, bermaksud ada dua pihak. Allah nak maksudkannya kita ada dua pihak kat dunia ni. Betul tak? Mana ada timbangan dia satu balance je, betul tak? Mesti ada dua balance, betul tak? So bila Allah guna perkataan mizan, maksudnya dia ada dua benda yang berlainan, yang berlawanan. Dan bila mizan ni, dia tak boleh bila kita letak kat sini, dua-dua turun. Contohlah bila akak letak phone kat sini, ni kosong. Tapi bila akak letak phone kat sini, dia tak boleh dua-dua turun, betul tak? Itu bukan function mizan atau timbangan. Dia akak letak berat kat sini, dia mesti ni turun, ni naik. Okay, itu mizan. Dan bila Allah guna perkataan mizan, maksudnya Allah tengah cerita dekat atas dunia ni, bukan dunia saja, dekat atas kehidupan korang, kehidupan akak, kat atas seluruh alam ni, dekat seluruh dunia dan akhirat, ada dua pihak yang berlawanan. Dan dua pihak berlawanan ni datang dari mana? Dua-dua ni adalah datang daripada Allah. Maksudnya Allah ni sekarang ni tengah menciptakan seluruh alam ni atas ataupun pada tahap timbangan yang seimbang. Okey.
Contohnya, okey, bila dia nak ciptakan ataupun nak fikir mizan seimbang tu macam mana, ialah macam mana dunia ni Allah ciptakan sesuai dengan fitrah manusia. Contohnya, kita nak minum air, kita minum air apa? Air masak Air masak tu datang daripada sungai. sungai. Air sungai tu datang daripada? Ingat balik sains evaporation. Daripada hujan. Ya, So air kita ni datang daripada hujan. So kalaulah Allah ciptakan air masak kita ni datang daripada laut, awak rasa nak minum tak hari-hari? Tak, Sebab apa tak nak minum? Sebab makin haus. kita tak boleh terima air masin, air laut tu untuk jadi air masak kita hari-hari. Itulah maksudnya, itu satu contoh keseimbangan. Maksudnya bila Allah jadikan dunia ni, Allah jadikan dunia ni dan seluruh alam yang Allah cipta tadi, pokok, tumbuh-tumbuhan, langit, matahari, semua tu sesuai, perfect dan macam fully customized untuk manusia tu sendiri. Itu maksudnya seimbang. So mizan Allah ni tengah seimbang. Faham tak? Macam manusia dengan dunia ni, kenapa dunia diciptakan ataupun alam diciptakan, dengan kenapa manusia diciptakan, seimbang. So kalau tak faham lagi, kita tengok balik ayat last QC kita. Bila Allah menciptakan manusia dan dia mengajarkannya pandai berbicara. Kenapa akan cakap apa konten last QC kita tadi? Sebab apa Allah menjadikan kita ni pandai berbicara? Untuk kita ni buat tujuan hidup, betul tak? Dan bukan sahaja Allah ciptakan kita ni pandai berbicara sahaja, Allah ciptakan terus sekali kan, satu package dengan dunia, bumi, bintang, bulan yang kita tengok hebat tadi tu, untuk manusia ni buat tujuan hidup kita, iaitu menjadi abid dan khalifah. So semua, by default, semua benda yang ada kat atas dunia ni, macam gambar-gambar yang korang hantar, yang video-video tadi tu, semuanya untuk apa? Untuk kita ni buat tujuan hidup. So, faham tak keseimbangan tu macam mana? Faham. Maksudnya the world is in a perfect balance. Itu dah, okay? So, tetapi kan, manusia sekarang, kalau siapa yang tak faham lagi terus cakap tahu, Akak boleh explain lagi. Okay, Akak continue kan. Tetapi manusia sekarang ni dah banyak sangat kaji benda-benda atas dunia ni kan. Sains ada macam-macam branch of science. Tetapi manusia ni, dia just sekadar mengkaji. Tetapi jarang ataupun susah untuk manusia ni relatekan apa tujuan dan juga hubungan keseluruh alam ni dengan pencipta dia. Itulah maksud Allah bila Allah kata jangan kamu rosakkan keseimbangan itu. Sebab keseimbangan ni, the balance of this world, of this alam ni akan jelaskan suara Kak, akan terganggu bila mana manusia ni tak relatekan kenapa bumi ni diciptakan dengan kenapa aku ni diciptakan dengan Allah, kepada Allah. Komplikatednya Kak, penatlah pula. Faham tak? Manusia sekarang dia tak ada ilmu tauhid. Bukan tak ada ilmu tauhid, maksudnya kita lebih banyak titik beratkan ilmu sains daripada iman. Perasan tak? Perasan. Padahal bagi dua benda, dalil akli, akal kita kan, daripada yang macam ayat 4 tadi, ayat surah Rahman ayat 4 last week kita bercerita, dan juga dalil nakli, Al-Quran dan Hadis. Apa benda yang ada dalam Al-Quran dan Hadis? Ni lah yang Allah cerita pasal langit telah ditinggikan, tumbuh-tumbuhan tu ada banyak jenis, lepas tu bumi ni dibentangkan, matahari dan bulan beredar mengikut hitungan tertentu. Semua ni bukan sains, atau semua ni bukan daripada buku sains, tetapi Al-Quran. So benda-benda yang ada kat dunia ni, dia asalnya daripada Quran, daripada Allah dulu, bukan daripada buku sains yang kita baca tu. Tetapi manusia lupa nak kaitkan sains yang kita baca tu dengan Allah. Maka yang tinggal tu sains sajalah. Okay, dan itulah Allah kata jangan rosakkan keseimbangan, sebab kita ni lupa nak fikir ataupun nak relate kenapa bumi diciptakan dengan Allah. So malam ni aku nak tekankan pasal tadabbur je, pasal tadabbur alam. Pasal fikir kenapa benda kat dunia ni diciptakan.
Okay. Next kan. So that's why lah bila kita betul-betul tadaburkan alam ni kan, kita perhatikan hakikat ni ataupun neraca kebenaran, maksudnya sistem Allah lah nak cakap kan, sistem Allah, kenapa Allah ciptakan semua-semua benda tu, sistem Allah nak cakap kan. Kalau kita fikir dalam kan, dan ikut seluruh alam ni tengok beribadat dan bertasbih macam sujud tadi kan, bila kita tengok satu bila kita tengok perhatikan macam mana setiap makhluk ni sujud pada Allah, beribadat kepada Allah, dia akan buatkan hati kita ni rasa macam segala sesuatu yang ada kat sekeliling kita, rumput lah, pelangi lah, langit lah kan, atau semua yang tengah berjalan atas meja sekarang ni, semuanya tu adalah makhluk yang hidup satu feeling dengan kita ataupun satu perasaan dengan kita, dan makhluk yang sama-sama nak menuju kepada Allah pencipta kita. So dia akan bagi kita satu feeling yang tenang, yang kebersamaan, yang bayangkan satu bumi ni adalah geng awak, macam tu lah feeling dia. Tak payah tunggu Avengers, apa tu nama yang last movie Avengers tu, tak payah tunggu Avengers Assemble, tak payah nak selamatkan bumi, tak payah. Kita ni sebenarnya tengah bersama-sama dengan dunia, dengan bumi, dengan alam ni untuk bersama-sama menuju kepada Allah. Itulah maksud keseimbangan yang Allah tengah cerita tadi. So bila Allah kata jangan kamu rosakkan keseimbangan itu dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, jangan kamu kurangkan keseimbangan itu. Kenapa Allah kena warning dalam Al-Quran? Sebab akan ada manusia yang akan nak merosakkan keseimbangan ni. Akan ada manusia yang nak rosakkan benda-benda yang Allah buat ni. Contohnya, bila korang tengok video atau bila tengok YouTube belajar sains, orang kafir ataupun orang barat akan cerita bumi ni terjadi sebabkan Big Bang, kan? Big Bang Theory. Adakah Big Bang Theory itu salah? Betul, Big Bang Theory itu betul kan? So ada sains. Tetapi yang salahnya ataupun yang tak completenya ialah, yang terkurang kat situ ialah dia tak relatekan Big Bang tu kepada Allah. Manusia susah nak relate segala benda yang ada kat bumi ni daripada Allah. Contohnya makan kita kan, hari ni aku makan Subway, mana datang Subway sebab abang Grab bagi, mana datang abang Grab tu bagi Subway daripada kedai Subway. Last kan, susah kalau jawapan kita tu last sekali Allah. So, sebab itulah Allah turunkan ayat macam-macam ni yang cerita pasal nature ni, yang cerita pasal sains ni, untuk apa? Untuk manusia. Kejap, Anda akan jawab soalan awak Ain. Sebab Allah nak trigger manusia untuk fikir segala benda yang ada kat dunia ni untuk apa? Untuk apa dan apa yang kita patut buat. Sebab bila kita dah tahu pasal benda tu, iaitu tujuan hidup kita lah. Okay, Ain cakap apa tadi. Tapi kan kat time ni, even Allah dah tahu ada yang akan rosakkan keseimbangan itu, kenapa Allah masih cipta dia? Cipta dia tu cipta apa? Cipta manusia ke cipta bumi? Ain. Manusia. Okey, menarik. Okey, otak semua bekerja pada benda ni, bagus sekali. Akak cue dulu soalan awak Ain. Last sekali akak ni. Last sekali akak jawab. Korang ada orang kat sini, so korang dengar tak suara akak dengan jelas? Jelas tak ada background noise sangat kan? Tapi better akak pakai phone tu. Okey. Phone. Mungkin sebab Antuna. Sikit. Asyik cerita. Okey. Dah kita dah. Okey, baiklah. Okey, sebelum akak jawab soalan Ain tu, akak nak cerita sikit lagi kan. Yang bila Allah kata jangan kamu rosakkan keseimbangan itu, sebab sebenarnya Allah tahu akan ada orang ataupun manusia yang akan rosakkan keseimbangan itu. Contohnya tak payah contoh lah, korang dah tahu kan sebenarnya dunia ni macam mana state dia, perang sana sini kan, manusia tak sembah Allah macam-macam kat merata. So itulah sebenarnya ketidakseimbangan yang tengah berlaku. So adakah kita, tanya pada diri sendiri, adakah kita nak termasuk dalam orang yang melakukan ketidakseimbangan itu? So bila Allah bagi warning kat dalam ayat-ayat ni, sebenarnya Allah nak cakap janganlah buat macam tu. Sebab apa? Sebab semua bumi alam yang aku bagi ni untuk kau. Kasar kan? Untuk awak supaya awak ni supaya awak ni buat tujuan hidup dan tak buat benda lain. Itulah dia kan. So that's why kan, bila every time rasa malas nak jadi hamba Allah kan, every time rasa malas nak jadi hamba Allah, malas nak
Itulah nak menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Tengoklah alam. Tengoklah rumput tepi rumah awak tu. Tengoklah kaktus kat tepi tingkap awak tu. Tengoklah kuku awak. Tengoklah kulit awak. Tengok tangan awak. Tengok muka awak sendiri kat cermin. Semua tu tengah beribadat kepada Allah. Even mata kita, kulit kita ni yang jerawat ni sebenarnya tengah beribadat kepada Allah. Tak terfikir kan? Betul. Dia tengah beribadat sebenarnya. Cuma kita tak tahu, tak faham tasbih dia kan. So, bila tengok semua benda ni tengah beribadat kepada Allah, tengah tunduk pada Allah, tengah sujud pada Allah, tak segan ke kita untuk tak jadi hamba Allah. So, itulah function tadabbur. Sebab kita fikir dan dia buatkan kita rasa nak lagi jadi hamba Allah dan tak nak ikut orang kafir. Okay, sampai sini dapat tak? Dapat. Okay. So lagi best kan? Lagi best Allah kata kat sini. Ayat 8 hingga 9 kan? Jangan kamu rosakkan keseimbangan itu dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Jangan kamu kurangkan keseimbangan itu. Allah cakap kat sini, yang manusia tak kisah sehebat mana pun dia tak akan boleh keluar daripada dunia Allah ni. Daripada bumi Allah ni. Faham tak? Dia akan cakap bumi Allah ni, dia bukan bumi earth saja tau. Tapi seluruh benda kat dunia ni. Marikh lah, Pluto lah, segala bintang, beribu-ribu galaksi yang semua tu termasuk dalam alam Allah. So tak kisah sehebat mana pun manusia tu, dia tak akan boleh lari daripada alam Allah ni. Kalau dia boleh lari daripada dunia, kalau dia kata dia boleh lari daripada dunia, fine. Dia tak akan boleh lari daripada akhirat Allah. Dia tak akan boleh lari daripada mizan Allah dekat akhirat nanti. Dia tak boleh lari daripada neraka dan syurga Allah. So bila kita tadabbur ataupun fikir pasal benda-benda yang Allah bagi kat kita selama ni, kita akan ada satu perasaan yang macam, ya Allah kecilnya aku. Ya Allah tak signifikannya aku kan. Ataupun ya Allah betapa aku ni lemah kalau nak compare kepada engkau. So bila kita ada perasaan-perasaan macam tu, secara automatik dia akan buatkan iman kita ni lebih tinggi, lebih naik sebab hati kita dah makin tunduk kepada Allah dan tidak pasal benda lain. Sebab bila kita fikir jawapan dia adalah Allah ataupun kita dah start fikir semuanya Allah yang bagi, kita akan start hilang perasaan-perasaan ataupun ikatan-ikatan yang makanan ni aku yang masak, yang rumah ni ayah aku yang belikan, ataupun result aku lecturer aku yang bagi. Dia akan hilang dah ikatan-ikatan tu, ikatan-ikatan daripada dunia tu sebab kita dah pandai relatekan semua benda tu kepada Allah. So Allah nak start dengan apa? Nak ajar manusia macam mana? Start dengan fikirlah tentang alam ni sendiri, benda yang paling simple. Okay tak? Tapi itulah sebabkan kita ni dah lama sangat hidup atas bumi, kita ni dah jadi biasa sangat. Dah jadi biasa dengan semua benda hebat yang ada kat dunia ni. Macam matahari, itu benda yang hebat tau. Satu makhluk Allah yang hebat. Tapi kita rasa biasa dengan dia sebab hari-hari kita tengok matahari. Bintang, dia hebat. Tapi kita rasa biasa sebab kita tahu setiap malam akan ada bintang. Air, biasa. Udara, benda biasa. Kipas, benda biasa. Lampu, benda biasa. Tapi once benda tu tertarik daripada kita, tiba-tiba blackout. Tiba-tiba udara tak ada. Tiba-tiba matahari tak ada. Tiba-tiba semua benda tak ada. Tiba-tiba makanan tak ada hari ni, lapar. Time tu lah manusia akan start nak minta. Betul tak? Tak nak minta kepada siapa? Itu yang start nak minta kepada Allah. Kenapa tak minta pada ayah awak? Ayah, blackout lah, tolong bagi saya elektrik. Kenapa? Sebab awak tahu, kita tahu Allah bukan ayah kita yang bagi kita elektrik tu, tapi Allah. Bila kita tak ada air hari tu, kenapa tak minta kat mak? Mak, hari ni tak ada air, tolong bagi mak. Kenapa tak minta kat Syabas? Kan Syabas, selalunya Syabas dia kan yang ni. Kenapa tak minta kat Syabas? Syabas tolong bagi saya air. Tak, sebab apa? Sebab kita tahu Allah sajalah yang boleh bagi air sebenarnya. Syabas tu jadi macam perantara je untuk bagi kita air bersih. Macam tu kan. So bila manusia ni, bila ditarik nikmat tu, baru kita sedar dari mana semua nikmat tu datang. So adakah kita nak tunggu nikmat tu ditarik? Baru kita nak jadi hamba Allah kan. So itulah persoalan dia kan.
So, kenapa akan cerita pasal tauhid hari ni? Semua yang akan cerita tu tauhid tau. Apa maksud tauhid? Siapa yang dah belajar kat sekolah agama dekat Islam, tauhid ni apa? Ada jawapan? Tauhid ni kepercayaan kita kepada benda-benda yang gaib. Okey, lagi? Lagi? Barakallahu fiik Nina lagi? Ilmu untuk mengenal Allah. Okey, lagi? Okay, sebenarnya dua jawapan tu betul lah. Cukup betul jawapan tu. Sebab apa? Okay, secara specifically, ilmu tauhid ni adalah ilmu ataupun benda-benda, satu ilmu yang membahaskan perkara-perkara yang membuktikan kebenaran akidah Islam. Alamak, tak faham lah Kak apa maksud dia. Maksudnya, setiap benda yang ada ataupun setiap benda yang wujud atas muka bumi ni, atas alam ni, semua benda tu adalah macam nak cakap? Okay, ilmu tauhid ni ialah kita fikirkan pasal benda tadi. Okay, Kak balik sini. Segala benda yang ada atas dunia ni, ataupun segala alam ni, kita kaitkan dengan Allah ataupun penciptaan Allah, itulah ilmu tauhid. So tak kisahlah ilmu sains ke, ilmu matematik ke, ilmu engineering ke, ilmu geografi, geologi, psikologi, ilmu sains, ilmu yang bukan apa-apa, ilmu yang kita rasa tak relate, semua tu kalau kita boleh relatekan kepada Allah, itu adalah ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab semua tu adalah datang daripada Allah. Ya, yang membawa kepada Allah. So that's why akak cakap, kenapa akak bagi apa tu? Akak bagi ni, don't just exist, live. Sebab banyak manusia dia just exist. Tapi kita tak pernah betul-betul hidup untuk kaitkan segala benda, segala kehidupan kita ni kepada Allah. Maksudnya ilmu tauhid dalam setiap manusia ni tak ada. Ada sains, matematik, okey, geografi, okey. Tapi dari tergantung lah. So untuk apa semua benda tu ada? Kalau lah kita relatekan kepada Allah. Okay. So bila lah kita dah pandai relatekan semua benda yang ada kat dunia ni, dekat alam ni kepada Allah, dia akan menjadikan iman kita ni lagi naik, lagi tinggi. Dia akan hapuskan segala keraguan kita. Maksudnya macam betul ke Islam ni adalah solution kepada semua masalah? Ya, betul. Betul ke Quran ni manual hidup manusia? Ya, betul. Sebab apa? Sebab hati kita dah makin stern ataupun makin firm, makin kuat dengan ilmu Allah tu. Ingat cakap apa? Ya, ilmu paling perfect without any defects resulting tingkatkan iman, betul. So dia akan mendedahkan segala dusta orang kafir. Contohnya macam Big Bang Theory tadi. Ramai saintis ateis kan, tak percaya pada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia rasa sains lah yang segala-galanya, mother nature kan. Tidak. Kalau lah kita ada, kita pandai tadabbur sesuatu benda, alam lah, kita ambil satu contoh alam, kita pandai tadabbur alam dan relatekan dengan Allah, kita akan lagi faham, lagi nampak, orang kafir ni berdusta. Maksudnya orang kafir ni tipu bila diorang kata dunia ni tak ada Allah. Mana mungkin tak ada Allah? Sedangkan kita ni boleh hidup kat atas muka bumi ni. Takkanlah kita tak ada pencipta. Dia akan lagi firmkan kita. Dan juga jiwa kita akan jadi lapang dan tenang dengan keimanan. Tapi macam mana nak achieve tiga-tiga ni? Kena baca Quran, dan kena faham Quran, dan kena gunakan akal. So bila dua-dua ni bertambah, campur, itulah maksud tadabbur. Dan tadabbur itulah yang akan meningkatkan tauhid ataupun yang akan tauhid ni ilmu je sebenarnya, dia macam branch ilmu. Kan? Tapi dengan tauhid dan tadabbur korang tu lah akan meningkatkan keimanan korang ni. So dia sebab bila akak tanya, kenapa kena faham tentang tauhid? So nak tanya balik kepada korang kan. Adakah ilmu yang lebih penting daripada mengetahui hikmah kewujudan manusia atas bumi?
adakah lagi ilmu yang lagi penting daripada mengetahui kenapa tujuan Allah menciptakan semua-semua benda ni? Dan adakah benda yang lagi penting daripada tahu apa yang menanti kita selepas kematian kita? So simply kata tauhid ni akan membawa kepada keimanan lah. So, benda yang tauhid nak highlightkan ialah sebenarnya iman. Rasulullah SAW bertanya tentang iman. Apa iman itu kan? Ada orang tanya Rasulullah, apa iman itu? Dan jawab Rasulullah, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan juga beriman kepada ketentuan ataupun kadar baik atau buruk daripada Allah. So macam mana nak achieve iman ataupun macam mana nak achieve percaya pada Allah, percaya pada malaikat? Sebab kita nampak Allah, kita nampak malaikat. Okey, yang ada pada kita Quran. Rasul-rasul pun kita tak nampak hari ni kan. Semua orang dah wafat. Hari akhirat pun belum lagi ada. Beriman kepada ketentuan Allah lagilah susah. Susahnya nak beriman kalau kita ni susah, itu daripada Allah. Kalau benda tu baik daripada Allah, susahnya nak beriman. So macam mana nak achieve iman tu? Yalah dengan ni. Dengan gunakan akal kita dan juga Quran. Dengan dua benda ni barulah achieve iman tu. Faham tak di sini? So iman ni bukanlah sekadar kita cakap kan. Kita macam aku beriman kepada Allah, that's it. Dia bukan hanya kata-kata, dia bukan hanya pada lidah. Dia bukan hanya pada tulisan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak. Dia adalah satu pemikiran, satu kepercayaan, dan daripada pemikiran dan kepercayaan itu akan terlahir dengan perbuatan. Dan dengan iman yang benar tu, kita akan menjadi hamba Allah yang sebenar. Solat bagus kan, ataupun solat solat on, Al-Quran on, faham kenapa nak puasa, kenapa nak bersahabat untuk Allah, faham kenapa kita nak kena study, faham kenapa kita nak kena pergi sekolah, pergi uni, pergi masuk kelas, walaupun stres-stres kan. Sebab apa? Sebab iman tu. Iman yang kita tahu segala benda yang kita buat ni untuk Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi banyak benda pada kita. Alah susahnya hari ni. Okey tak? Okey tak semua orang? Kau rasa macam complicated? Okey. Okey, sebelum akak teruskan kan. Ada siapa nak tanya soalan? Cuba bagi soalan dulu. Ada? Tak kisah tau, soalan apa-apa pun tak kisah. Akak okey je. Kita akan jawab. Ada tak? Tak ada? Ada? Mina tak ada soalan. Tak ada kan? Okey, tak apa. Kalau ada soalan terus tanya kan? InsyaAllah akan jawab. Okey, baiklah. So, kita akan nak try lah jawab soalan Ain tadi. Apa soalan Ain? Ain kata, dan kenapa even Allah dah tahu ada yang akan rosakkan keseimbangan itu, tapi kenapa Allah masih ciptakan manusia? Sebab, jom kita buka surah Jawapan dia ada dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 30. 30 betul. Dah buka dah surah Al-Baqarah ayat 30 kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata kan, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, maksudnya malaikat lah berkata, adakah engkau hendak ciptakan manusia ataupun orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah di sana? Di sana tu kat bumi. Di sana, sedangkan kami ni, yang malaikat ni sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau tak tahu. Betul. Logik kenapa malaikat tanya Allah balik. Allah, kenapa kau nak ciptakan satu makhluk, manusia, orang yang akan rosakkan, buat kerosakan, sedangkan aku ni ada ataupun kita orang ni ada, malaikat ada, tumbuh-tumbuhan ada, dinosaur ada kan. Itu tadi dinosaur ada. Dinosaur ada kan, semua dinosaur, semua bintang, matahari semua tengah bertasbih untuk kau ni, tengah bersujud untuk kau ni Allah. Kenapa kau nak ciptakan manusia? Sebab manusia ni tak akan
tunduk pada kau sepenuhnya. So Allah kata apa? Aku tahu apa yang kau tak tahu. Sebab Allah tahu akan ada di antara hamba-hamba dia, akan ada di antara manusia yang akan pegang agama ni, yang akan pegang Islam ni, yang akan pegang Quran ni dengan kuat sepanjang hidup dia. Dan itulah kenapa Allah ciptakan manusia. Sebab dia tahu, sebab Allah tahu ada manusia yang akan buat tujuan hidup dia bersungguh-sungguh. Ada manusia yang akan betul-betul nak faham tentang Quran. Yang ada manusia yang akan betul-betul nak belajar macam mana nak menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan itulah kita. Kenapa Allah ciptakan manusia? Sebab Allah tahu kita ni nak berkisi pada malam ni. Sebab Allah tahu di rumah-rumah kat syurga nanti kita punya. Sebab tu Allah ciptakan kita. Bayangkan kalau Allah tak ciptakan manusia. Tak ada function pun dunia ni. Tak payahlah dunia ni ada. Manusia tak ada. So kenapa Allah ciptakan semua benda alam-alam ni? Sebab akan ada manusia yang nak buat tujuan hidup dia betul-betul kat dunia ni. Terjawab tak soalan awak ni? Sebab Allah tahu ada manusia yang betul-betul nak menjadi hamba dia yang sebenar. Tapi pada masa yang sama, Allah juga tahu ada manusia yang tak nak ikut Allah. Dan that's why lah tempat orang-orang yang tak nak ikut Allah ni, Allah letak kat mana? Dekat neraka. Dan orang-orang yang nak ikut Allah ni, Allah letak kat mana? Dekat syurga. That's why lah wujudnya syurga dan neraka tu. Hebat tak Allah ni? So bila kita faham hakikat ni ataupun keseimbangan ni, sistem Allah ni, kita akan rasa, bukan rasa lah, kita akan nampak jelas kat mana kita nak pergi. Kalau kita buat tujuan hidup kita, kita akan pergi ke mana? Apa perakhiran kita kat akhirat nanti? Neraka. Kalau kita buat tujuan hidup. Kalau kita buat tujuan hidup. Oh, kita buat tujuan hidup dekat syurga. Manusia yang buat tujuan hidup dia, ending dia pasti wajib syurga. Syurga. Tapi manusia yang tak buat tujuan hidup dia neraka. So bila kita faham benda ni dah jelas. Dan nampak dah jawapan, oh kat mana aku nak pergi. So kalau dah manusia tu nak pergi neraka, dia tak payah buat tujuan hidup dia. Dan memang dia nak pergi ke situ. Tapi untuk kita yang nak ke syurga ni, kena buat apa? Kenalah buat tujuan hidup kita. So macam mana nak buat tujuan hidup? Macam akan cerita saya sebelum ni. Kena tambahkan iman. Macam nak tambah iman? Kenalah faham apa relation alam ni pada kita. Kan? Apa kehebatan Allah kat atas dunia ni. Kena faham segala benda. Kehidupan kita semuanya datang daripada Allah. So pada malam ni akan highlight tentang alam. Sebab surah Ar-Rahman cerita pasal alam kan. Sebab tanpa alam ni, kalau Allah tak cerita pasal nature dalam surah Ar-Rahman ni, kita tak akan tahu apa relation langit, matahari, bulan, bintang kepada kita. So that's why bila kita dah tahu semua relation ni, kita akan start untuk hidup. Dan bukan sahaja ada. Bila kita start untuk hidup, kita tahu kita hidup untuk apa. Kalau kita tak pernah fikir pasal Quran, tak pernah tadaburkan alam ni, tak pernah tadaburkan Quran ni, kita tak tahu kenapa aku hidup, kenapa aku kena belajar, kenapa aku kena kerja. So semua ni kita susah nak jawab. Sebab apa? Sebab kita tak relate hidupan kita ni dengan Allah. Faham tak? Okay. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Ataupun korang dapat tak apa yang akan nak cerita pada malam ni? Dapat. So untuk soalan daripada Ain tadi tu kan, jawapan dia kan surah Al-Baqarah ayat 30. Kalau kita go through lagi ayat 31, 32, 33 tu, itu dah menunjukkan betapa Allah itu lebih tahu daripada malaikat. Walaupun malaikat ni sebenarnya dia boleh nampak future tu. Tapi kalau kita tengok kisah Nabi Adam yang ayat 31, 33 ni,
kita boleh faham lah kenapa Allah nak ciptakan manusia sebagai khalifah bumi. Betul. Itulah Sebab tujuan Allah hidup yang kita. mengajarkan kita semua benda. Betul. Sebab Allah dah ajarkan kita semua benda, dah bagi kita semua benda, dah siap ciptakan dunia ni untuk kita. So kita kena dah buat tujuan hidup kita. Macam mana Adam kan dalam cerita, dalam ayat ni Adam buat tujuan hidup dia. Faham tak? Tapi akan ada macam mana Adam dan Iblis ada juga manusia yang tak akan tunduk. Itu orang kafir kan, tak akan beriman kepada Allah. Orang kafir, orang Yahudi kan, orang Nasrani. Sebab apa? Sebab memang itu nature manusia kan, dia ada pilihan. Tapi adakah kita nak ikut dia orang? Adakah kita nak termasuk dalam kumpulan yang macam tu? Yang perakhirannya adalah neraka kan. Auzubillah min zalik. So that's why pada malam ni akan highlightkan betapa pentingnya untuk kita ni merasakan setiap benda yang kita ada. Bukan kita ada je, setiap alam yang Allah tengah bagi pada kita ni, setiap ability kita boleh melihat, boleh bercakap, boleh berjalan semua-semua ni, semuanya datang daripada Allah. So bila semuanya datang daripada Allah, apa yang patut kita buat untuk give back pada Allah? Itulah yang akan nak highlightkan pada malam ni. Kalau kita tak berfikir pada semua-semua benda tu, kan, pada semua benda ni, kita akan tak kurang iman kita pada semua benda ni, kita akan jadi ada sahaja. Sedangkan cactus pun ada function. Matahari ada function, bintang ada function. Takkanlah kita tak ada function. Macam tu. Okay. InsyaAllah itu je daripada akak. Betul, akak pun rindu Ain. Sebab tu lah akak buat video tadi. Oh, Ain tak tengok video tadi. Tak kata kat awak, insyaAllah. Apa tadi? Okay, itu je daripada akak malam ni kan. Tapi sebelum akak ends, nak minta lah soalan daripada korang ataupun beberapa lah untuk cerita untuk bagi tahu apa yang dia faham pada malam ni. Okay, siapa nak go dulu? Gambar cantik lah. Aisyah nak tanya. Siapa nak cerita dulu? Silakan Aisyah. Nak tanya macam mana kita nak pastikan iman kita ni turun naik. Buat sesuatu benda tu maksudnya macam terus istiqamah. Oh, macam mana? Macam mana nak pastikan iman kita ni? Iman kita ni naik. Memanglah iman kita selalu Allah boleh bolak balikkan kan hati kita, iman kita kan. Betul. Macam mana nak kekalkan iman kita macam supaya kekalkan nafsu semua tu. Faham? Bagus soalan ni. Macam nak kekalkan iman kita supaya naik kan? Itulah function tadabbur. Usahanya nak jawab. Itulah function. Maksudnya iman kita ni memanglah terus naik. Kan? Dia berbolak-balik terus naik. Dan itulah penting tauhid. Itulah penting tauhid ni. Tauhid ni bukan sekadar ilmu macam ilmu matematik tak. Tauhid ni dia ilmu ataupun ability, kepandaian kita untuk relatekan segala sesuatu kepada Allah. Contoh hari ni akak futur. Futur tu maksudnya iman lemah lah kita. Agak macam malas nak baca Quran, malas nak baca Quran ni, aku nak tidur je lah. So akak pun tengah dalam state malas ataupun tengah state lemah iman. Tiba-tiba ada semut lalu depan akak. Semut tu tengah bawa gula yang saiz dia 2 kali ganda daripada dia. Bayangkan tau. Akak tengah malas, tengah nak tidur, tak nak baca Quran, campak Quran jauh-jauh. Tiba-tiba Allah datangkan semut tengah bawa gula sebesar badan dia. Tengah berat-berat kan, semut tu datang bawa makanan, bawa gula atas badan dia. So, bila akak tengok semut tu, mungkin orang yang tak ada iman ataupun mungkin orang yang bukan Islam, dia akan tengok semut tu semut lah macam pijak bunuh semut tu. Tapi kita sebagai orang yang ada Quran, orang yang dah faham Allah tu siapa, orang yang dah faham iman tu apa, kita akan start tengok semut ni. Semut pun buat kerja. Semut pun nak hidup. Semut pun tengah buat apa yang Allah suruh dia buat. Takkanlah aku tak nak buat apa yang Allah suruh aku buat. Itulah cara macam mana nak tingkatkan iman ataupun cara nak
refresh balik iman kita dengan tadabbur. Dengan kita berfikir pasal sesuatu dan relatekan kepada Allah. Itu sebenarnya cara dia. Dia salah Allah kata, dia salah orang kita macam kalau kita lemah iman, pergilah tengok nature kan. Allah kata dalam ayat apa tak ingat. Yang bumi ni luas kan. Maksudnya bila Allah kata bumi ni luas, Allah suruh travel. Pergilah explore. Sebab apa? Sebab benda tu boleh tingkatkan iman kita. Boleh menyebabkan kita ni lebih percaya pada Allah sebab kita tengok segala kebesaran Allah atas ciptaan-ciptaan dia. Faham tak? Faham. Sebab iman tu memang berbolak-balik, memang akan turun naik. Kita lah yang kena usaha untuk menaikkan iman tu. So cara macam mana? Salah satunya ialah tadabbur. Buka Al-Quran, tadabbur, baca apa maksud ayat Quran. Oh, orang cerita pasal ni. So aku dah lah buat benda ni. Oh, aku tengok semut. Semut pun hidup. Takkanlah aku ni tak nak, takkan aku nak bermalam-malas kan. So aku pun bangun dan baca Quran. Macam tu lah. Faham tak? So tengok kawan kita ni semangat sangat study. Kenapa Tanya, kenapa kau study sangat ni? Sebab aku nak Allah redha pada aku. Allah Akbar. Kita pun study untuk Allah. Macam tu lah. Segala benda yang kalau kita relate kepada Allah akan dapat meningkatkan iman kita. Tapi yang penting kena relate dulu lah. Kena relate kepada Allah. Ni. Gunakan akal kita dan gunakan Quran yang kita ada ni, hadis Rasulullah yang kita ada. Akhirnya meningkat, sepatutnya ada iman dekat sini. Akan meningkatkan iman kita dan iman kita tu kalau kuat dia akan hapuskan segala keraguan kita. Jiwa kita akan jadi lapang dan tenang dengan iman yang kuat. Menjawab tak soalan awak Aisyah? Saya jawab. And last question, Aisyah nak tanya tahu apa maksud redha? Redha, Masya Allah. Apa maksud redha Maksud saya soalan ni. Redha. Aisyah faham, Okay, tapi Aisyah macam nak mendalami maksud tu. Macam Aisyah kadang-kadang dapat rasakan redha tu macam mana. Tapi pada sesuatu Aisyah rasa macam lah tak redha pula macam tu. And Aisyah nak sangat mendalami redha macam mana. Okay, akak suka nak jawab soalan ni tapi akak nak ada dalil sekejap Sebab bila kita beramal dengan sesuatu kita kena ada dalil kan. Kejap akak tak ingat lah hadis redha ni kat mana. Okey lah. Akak dah jumpa dah hadis dia. Tak ada pula hadis ni. Sekejap ya. Tapi baguslah awak tanya soalan macam tu sebab susah sebenarnya nak betul-betul dalam state redha Okay, selalunya bila kita cakap pasal redha, korang akan fikir apa kalau cakap pasal redha? Kita lepaskan sesuatu tu kerana Allah. Tapi kadang-kadang tak pun, kita tak rasa pun kita lepaskan kerana Allah. Okay. Akan bagi satu situasi. Kita tengah duduk study, seorang-seorang, tiba-tiba ada orang datang kita, tampar kita. Tak ada sebab, tak ada apa, tampar kita. Apa reaction kita? Apakah reaction? marah? Normal reaction kita marah lah. Marah. Apa dia awak cakap lepas marah? Marah lah kan? Okay, marah awak tu marah macam mana? Awak tampar dia balik ke? Atau awak cakap, kenapa tampar kita? Tak? Ataupun awak macam senyap je ke? Nangis seorang-seorang? Macam mana? Korang buat apa? Just marah lah, taklah Tampar balas balik ke? Marah sahaja ke? Ataupun nangis? Balas balik tapi marah. Okay, kenapa awak marah dia? Sebab dia tiba-tiba tampar orang. Kenapa awak marah dia? Sebab Kan? Sebab tanpa sebab dia datang kacau kita tanpa sebab, so kita marah dia balik. Okay. Letak tepi situasi tu So akak cerita pasal redha. Redha ni ialah dia bukan setakat sabar. Selalunya kita fikir redha ni sabar yang tak ada hala tuju. Macam sabar lah, tak kisah dia buat apa kat aku, sabar je lah. Salah, itu bukan redha. Ataupun itu bukan maksud sabar. Redha ni maksudnya dia bila diuji atau bila datang ujian pada dia ataupun musibah ataupun apa-apalah keadaan buruk pada dia,
dia tetap hati dia tetap berpegang pada Allah. Maksudnya dia tahu contoh kalau awak kes kena tampar tadi kan. Bila awak kena tampar tu, awak sebelum awak marah dia ataupun sebelum awak tampar dia balik, sebelum awak cekik dia semua tu, awak macam fikir dulu, oh sebenarnya ini ataupun situasi ni Allah dah susun. Susah kan nak fikir macam tu? Tu buat tampar. Susah kan? Dia susah nak membayangkan orang tampar awak, tapi awak kena stop dulu. Tak, ini Allah yang dah susun. Allah yang dah takdirkan orang tu untuk tampar aku. Itu sebenarnya first step untuk dia redha. Iaitu merasakan segala benda yang jadi pada kita ni datang daripada Allah. Okay? So, kenapa kau cakap macam tu? Sebab kalau kita tak merasakan satu situasi itu datang daripada Allah, kita akan reaction kita akan jadi tak tentu hala. Betul bila orang tu tampar kita. Lepas tu kita rasa dia yang tampar kita ataupun dia yang buat pasal. So kita akan bunuh dia, kita cekik dia, kita akan belasah dia. Itu. Tu maksudnya kita tak rasa okey dah dengan benda tu. Tetapi kalau lah kita ni, kita take file dulu, kita macam fikir, oh ini sebenarnya ujian. So apa aku nak buat dengan ujian ni? So awak pun marah dia balik. Marah kenapa? Sebab memang dia tengah buat benda yang tak okey. So betul lah awak marah dia. So redha ni bukanlah maksudnya menyerahkan lah. Ataupun redha ni bukanlah maksudnya awak surrender. Bukan. Ramai orang salah faham redha tu maksud surrender. Salah Apa lagi So kalau dah Allah ni, dia mencintai satu kaum dan bila Allah uji dia orang atau satu kaum tu, siapa yang redha dengan ujian tu, dia akan dapat keredaan Allah. Keredaan Allah ni ialah bermaksud Allah ni okey dengan state kita. Tapi siapa yang benci pada ujian tu, dia akan dapat kemurkaan Allah. So that's why orang Islam ni kena bersikap redha ataupun dia bukan saja terima, tapi dia tahu kenapa dia buat benda tu untuk apa. Susahnya nak cerita. Okay, ada siapa tak yang ada idea apa maksud redha? Macam kata tadi, macam mana awak punya soalan? Susah nak capai redha? Macam Aisyah faham maksud redha tu, tapi macam nak lagi faham. Macam kalau Aisyah dengarkan macam orang yang kau dah sayang tu dah tak ada, kau redha je lah apa yang berlaku dalam hidup kau, redha. Macam Aisyah redha tu terima tau, terima tak betul-betul terima tu kerana Allah Ta'ala. Macam orang kata redha lah kerana Allah macam tu. Tapi sekarang Aisyah macam still cari redha kerana Allah. Selama ni aku tak redha. Faham? Kena bagi macam lah kena bagi ni. Okay, redha ni Asyidah akak cakap berbelit sebab susah sebenarnya nak jawab pasal redha ni. Okay, redha ni kalau cakap definisi yang kita tahu ialah lapang dada ataupun lapang hati kepada ujian Allah, betul tak? Setuju tak yang tu? Setuju? So, kalau korang buka surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 59 kan? Boleh buka siapa yang dah ada Quran, surah At-Taubah ayat 59, Allah kata, kalaulah mereka bersungguh-sungguh redha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan mereka ni bila kita redha kan, bila Allah cakap kat ayat ni, kalau ada orang ni bersungguh-sungguh redha pada apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya dan Rasulnya, maka mereka akan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebahagian daripada kurnianya dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang yang berharap kepada Allah. Itulah sebenarnya state redha. Redha ni bukanlah kita terima tak tahu pasal, terima satu situasi tak tahu pasal, lepas tu rasa give up, berserah diri. Tidak kan. Dia berserah diri hanya kepada Allah dan dia yakin Allah akan balas balik situasi tu dengan sebaiknya kepada kita. Contohnya macam situasi yang awak kata susah nak redha orang yang hilang kan, ataupun orang yang pergi daripada kita. Tapi kena accept, kita kena first kali kena berlapang dada, kena accept the situation yang setiap manusia akan pergi ataupun bila datangnya ujian,
Itulah benda yang Allah nak jadi pada kita. Tetapi pada masa yang sama, kita tahu kita tengah berpegang pada Allah. Kita tahu hati kita yang tengah bersedih ni, Allah akan ubatkan dia. Kita tahu orang yang telah pergi tu, mungkin nasib dia lebih baik ataupun Allah akan ampunkan dia. Macam faham tak? Maksudnya Allah lah yang akan jadikan segala-gala benda lebih baik, lebih improve daripada apa yang kita tengah rasa sekarang. So redha ni bukan sahaja kita terima bulat-bulat, tetapi kita menyerahkan ataupun mensandarkan hati kita kepada Allah sahaja. That's why bila orang tu kata, cukuplah Allah bagi kami. Faham tak jawapan akak? Faham? Maksudnya dia terima plus usaha untuk memperbaiki keadaan tu. Kalau contohlah kalau kita ni bersedih sebab contohlah akak bersedih sebab kawan akak meninggal. So adakah akak nak terus bersedih, jadi depressed? Tidak. Akak kena usaha untuk terima situasi tu dan usaha untuk memperbaiki diri akak tu supaya akhirnya dapat mencapai keredaan Allah tu. Apa maksud redha Allah? Allah state Allah yang okey pada kita. Allah kan tak suka kalau manusia atau hamba-hamba dia jadi sedih-sedih kan. So kita berusaha untuk mencapai keredaan Allah tu. So dia bukanlah state bulat-bulat terima dan menyerahkanlah, bukan. Faham tak? Betul, tak semestinya kita lupakan benda tu. Betul, tak semestinya. Bila kita redha, tak semestinya kita lupakan terus memori tu daripada memori kita. Tak, salah. Ambil memori tu, tapi gunakan memori tu untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itulah redha. That's why lah kalau kita tambah sikit kan, situasi perang Badar kan, orang-orang Islam time tu kan dia tak bawa peralatan untuk perang, betul tak? Tiba-tiba datang satu berita yang orang musyrikin nak perang diorang, nak bunuh diorang. Diorang tak bawa perlengkapan perang, tak ada. Kuda pun ada 2 ekor. So apa yang diorang kata, apa reaction diorang? Cukuplah Allah bagi kami. Sebab apa? Sebab diorang tengah terima situasi tu, walaupun situasi tu menakutkan diorang, tapi diorang terima situasi tu dan diorang tahu Allah akan jaga diorang. So adakah diorang tak pergi perang? Kan lepas dah terima, lepas dah tahu Allah tu ada dengan diorang, adakah diorang ni tak pergi perang? Tak. Diorang pergi kan, diorang pergi perang kan. Diorang pergi perang Badar tu dan menang. Siapa yang bagi menang? Allah. Itulah dia tahu, faham tak? Maksudnya kita terima situasi tu dan buat usaha yang terbaik untuk make the best out of the situation. Bukannya orang Islam tu lupa terus benda dah, bukan. Faham tak? So that's why apa benda yang jadi pada kita, tak semestinya awak lupa baru awak tenang. Tapi gunakanlah benda-benda yang jadi pada awak tu, ujian-ujian yang Allah bagi pada awak tu sebagai penguat untuk awak lebih dekat kepada Allah. Itulah state redha. Tapi redha ni susah lah kita Apa Nina? Okey je. Okay, so that's why lah kalau macam kita in that state of condition tu, kita kena sentiasa try to keep listening to ourselves, and then kita kena keep calm and telling ourselves yang it's okay, ini semua jadi. And yang paling penting sekali, kita kena keep our mind mindfully lah. Macam Kak cakap tadi lah, kita kena fikir and relatekan benda tu, sandarkan pada Allah. Sebab dah percaya hidup berlapang dada itu mustahil kalau tanpa mempercayai sepenuhnya yang Allah itu ada. Kalau kita tak percaya Allah itu betul-betul ada dengan kita, kita tak mungkin berlapang dada untuk terima and sehabis baik. Sebab pada inilah I think happen in our life, it's a lesson untuk kita start semula. Betul. So dunia ni kan tempat ujian, so mustahil lah untuk awak hidup dalam dunia ni tanpa apa-apa rasa
rasa teruji tu. Tapi apa yang patut kita buat bila rasa teruji? First kena accept dulu benda tu Allah bagi. Lepas kita dah accept, adakah kita patut lupa kan benda tu? Tidak. Tapi gunakanlah benda tu untuk kita lebih dekat kepada Allah. Reaction kita lah reaction kita pada ujian-ujian Allah. So macam mana nak tahu semua benda tu? Kena baca Quran. Kena belajar Quran, kena faham Quran. Kena jadi hamba Allah yang lebih baik. Dan redha ni bukanlah hari ni belajar pasal redha, esok pagi terus aku dah tahu redha tu macam mana. Tidak, dia satu proses. Dia satu proses yang akan teruji bila kita dapat ujian tu. Bila dapat ujian tu baru kita faham, oh macam ni redha, oh macam ni aku kena redha, oh macam ni Allah nak aku buat macam ni. Faham tak? So baguslah bila antum nak fikir pasal benda-benda ni kan. Bila antum nak fikir macam nak redha, macam mana nak rasa cukup Allah ni untuk kita. Kena fikir banyak-banyak pasal benda tu. Sebab bila kita fikir, kita nak buat benda tu. Okay. Menjawab tak soalan awak Aisyah? Rasa jeda kalau akak macam cakap berpusing-pusing. Sebab akak pun sebenarnya susah lah untuk capai state redha yang betul-betul redha tu. Faham tak? Jawab. Mungkin manusia ni akan capai state redha bila kita dah masuk syurga kot insyaAllah ya. Tak tahulah macam mana. Okay, ada lagi tak apa-apa soalan? Ataupun ada apa-apa siapa nak cerita apa yang dia rasa malam ni? Ain ke, Amni, Ali, Ija, Balkis. Ain kata kan, satu ayat terakhir daripada Kak Tiani tadi, kita rasa penat kehidupan sebab tak relate dengan Allah. Okay, betul? Betul sangat. Sometimes kita lupa tujuan hidup dan QC ni ingatkan Ain balik bahawa pentingnya ingat tujuan hidup dalam setiap perbuatan kita. Tengok nature dan kita perlu bertanggungjawab juga terhadap nature yang Allah cipta special untuk kita dan terabur. Masya Allah, betul sangat. Ya, sebab hati ni, hati manusia perlukan reminder. So salah satu usaha kita untuk remind hati kita ni balik ialah QC lah. Tapi QC seminggu sekali kan. So takkanlah baru nak tunggu QC barulah nak teringat balik iman. So sebab tu dah datangnya Quran. So hari-hari boleh tengok kan, hari-hari boleh buka Quran untuk ingatkan balik kita tentang iman tu. Okay, barakallahu fi Ain. Ada lagi? Lagi Bila soalan? baca Ain punya apa ni? Reflection. Reflection ni kan, teringat yang kadang-kadang kita lupa Allah itu lebih dekat berbanding diri kita sendiri. Betul. Dalam surah apa tak ingat, dia surah ujung-ujung. Surah Sebab Duha ke? bukan. Surah Asyar. Tak ingat lah kau tak ingat. Rasanya surah Al-Hadid ayat 4. Oh ya, betul. Surah 57 ayat 4. Betul. Kenapa dengan ayat tu? Sebab every time teringat benda tu kan, kadang-kadang kita as manusia biasa ni fitrah kita akan rasa tak ada orang yang faham kita. Kita rasa kita pun tak faham diri kita. So banyakkanlah bercakap dengan Allah supaya kita rasa Allah itu dekat dan dia menuntun hati kita lebih dekat dengan dia. Betul, insyaAllah. Berkofi. Betul. Surah apa tadi? Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 4. Okay, terima kasih. Sama. Okay, berkofi. Berapa? Dah pukul 11 dah, insyaAllah yang setuju dengan Nina, insyaAllah. So aku haraplah kita punya QC yang kita belajar dalam QC ni tidak hanya tinggal kat otak kan. Tak hanya tinggal kat sini. Tapi masuk hati, tambah lagi hati kat sini sikit. Tapi kena masuk dalam hati dan Quran-Quran yang kita baca ni tak stay jadi benda yang kita baca kan. Tak stay dekat mulut je tapi masuk dalam hati juga. So dengan hati ni lah dapat menjadikan kita ni lebih tingkatkan iman untuk kepada Allah. Okay. Barakallahu fiik sangat-sangat atas malam ni.
Ada siapa ke nak cakap apa-apa lagi? Sekejap, Ali cakap apa? Ya betul, lepas nak tengok nature banyak-banyak so that boleh tadabbur. Ya betul, itulah function QC malam ni cik. Itulah sebenarnya highlight ataupun kenapa aku nak cerita pasal alam malam ni. Sebab nak bagi kita, best lah Allah ni, dia bukan je bagi Quran untuk kita tadabbur, tapi dia bagi alam sekalian untuk kita tadabbur. Tak cukup alam awak tengok mak awak. Tengoklah mak awak lama-lama tadabburkan mak awak. Kalau Allah ceritakan mak aku. Nanti terakad iman tu kan. Tak cukup dengan mak, tengok ayah pula, tengok adik-adik pula. Betul tengok diri sendiri kat cermin. Itulah sebenarnya yang Allah ceritakan ni untuk Allah. Betul tengok diri sendiri kan. Cantiknya aku ni. Cik, cantiknya aku ni. Ada jawab pula. Keluar tu. Bawa lah kepada Allah kan. So best lah. So itu menjadikan kita, feeling kita kepada Islam ni seronok kan. Taklah rigid. Macam study kan. Study penat kan. Study Allah besar-besar kat exam. Tak, Islam tak macam tu kan. Islam seronok. Dia solution. Dan kalau kita hidup dengan Islam yang betul-betul, maka dunia ni seimbang. Itulah maksud Allah bila cakap seimbang tu. Okay. So if tak ada apa-apa lagi, insyaAllah yang 5 minit lagi nak pukul 11. Jazakallah. Aku selalu tersasul dia cakap macam tu. Jazakallah lah akak ucapkan kepada semua orang kan yang join pada kisah pada malam ni. So kalau ada apa-apa nak cerita pada akak, nak tanya soalan ke ataupun nak cerita feeling dia pada malam ni, reflection dia pada malam ni, silakan PM akak Sila WhatsApp akak ataupun apa-apa lah, insyaAllah. So if tak ada apa-apa lagi, kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafaratul suatu as. Amin. Okay, insyaAllah kita jumpa minggu depan Jangan lupa kisah kita minggu depan. Selamat beramal, selamat mentadabbur Al-Quran dan juga Adam. Dua kerja lah. Bukan Al-Quran je, kena Adam juga. So, barakallahu fiik sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa next week. Salam. Terima kasih banyak Kak. Sama. Sama-sama.